ada. Amri, wahai Allah, permudahkanlah segala urusan. Wahlul uqdatam min lisani, rungkaikanlah segala simpulan pada lidahku. Yafqahu qawli, supaya difahami kata-kata. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu pada diri kami ini melainkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau sahajalah wahai Allah, Tuhan yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Alhamdulillah. Terima kasih kepada moderator dan sekalian rakan-rakan pencinta Al-Quran dalam grup pencinta Al-Quran. Lebih dahulu saya mohon maafkan atas kesilapan ini, dan saya juga menganggap bahawa saya boleh jadi tak ada kelas pada pagi ini kerana maklumat tak sampai. Terima kasih kepada tuan-tuan, rakan-rakan semua yang setia menunggu di talian. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak mempersia-siakan. Allah Ta'ala tidak mempersia-siakan usaha kita dalam usaha untuk menambahkan ilmu pengetahuan, insya-Allah. Walau dengan apa cara sekalipun. Baik tuan-tuan, muslimin, muslimat dirahmati Allah, saya baca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana an Jabirin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumihi khassah wa bi'istu ila an-nas. Fi riwayatin Abi Hurairah inda Muslim wa ursiltu ilal khalqi kaffah, rawahul Bukhari wa Muslim. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, u'titu, dikurniakan kepadaku khamsan, 5 perkara. Lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli, yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum daripada. Pada 5 perkara ini nabi-nabi dahulu tak dapat, melainkan diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu ila qaumihi khassah, adalah nabi-nabi yang dahulu diutuskan kepada kaumnya yang tertentu sahaja. Misalnya umat Nabi Nuh, umatnya sahaja. Nabi Hud kepada kaumnya Ad. Nabi Saleh diutuskan kepada kaumnya sahaja, kaum Samud. Itu jugalah dengan nabi-nabi yang lain, semuanya diutuskan oleh Allah Ta'ala kepada kaumnya sahaja dan di tempat, di negeri yang tertentu sahaja. Tetapi Nabi SAW menyatakan, wa bu'istu ilan nasi 'ammah, aku diutuskan kepada manusia seluruhnya. Pada manusia seluruhnya, tak kira lah sama ada manusia itu berada di bumi Arab, di barat, di timur, di utara, selatan, mana seluruh dunia adalah wajib beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Hatta golongan Yahudi dan Nasara wajib beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang banyak bagi menghadapi kaum yang berbilang-bilang ini, berbagai-bagai ragam. Misalnya Nabi Isa alaihissalam, Allah Ta'ala kurniakan kepada baginda mukjizat boleh menghidupkan orang yang telah mati. Nabi Isa alaihissalam dikurniakan mukjizat oleh Allah Ta'ala dapat menyembuhkan berbagai-bagai penyakit kulit.
penyakit mata. Misalnya Nabi Isa alaihissalam diutuskan oleh Allah Ta'ala dapat menciptakan, dapat membuat tanah daripada tanah, menciptakan burung daripada tanah liat. Nabi Isa ambil tanah liat, dia kumpal-kumpal buat bentuk burung, kemudian dia embuskan pada burung dan burung itu dapat terbang, dapat jadikan seekor burung dengan izin Allah. Ini bersesuaian dengan dan ilmu-ilmu perubatan. Maka Nabi Isa diutuskan oleh Allah untuk mengatasi segala ilmu sihir yang berlaku di zaman itu. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam dikurniakan oleh Allah Ta'ala mukjizat melalui tongkat baginda yang apabila dipukulkan kepada laut, air laut jadi terbelah dengan izin Allah. Apabila baginda pukulkan kepada batu, maka batu akan mengeluarkan air memancut-mancut. Idrib bi'asakal hajar fajarat min husnata asyrata aina. Maka mancut-mancutlah keluar air daripada batu yang pecah itu 12 mata air. Begitu jugalah Nabi Musa alaihissalam boleh mencampurkan tongkat baginda dan bertukar menjadi ular yang besar. Semua ini dapat mengatasi untuk mengatasi apa yang berlaku di zaman itu, berkembangnya ilmu sihir. Misalnya Fir'aun mengamalkan ilmu sihir. Fir'aun menjaga dan memberi perhatian yang penuh kepada tukang-tukang sihir. Hingga kan beratus-ratus orang tukang sihir yang memberikan kekuatan kepada Fir'aun itu. Maka Nabi Musa AS didatangkan oleh Allah Ta'ala untuk mengalahkan mengalahkan segala sihir-sihir tukang-tukang sihir Fir'aun itu. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ataupun diutuskan di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah di tanah Arab misalnya. Kuat di kala itu pesat berkembangnya bahasa-bahasa syair, penyair-penyair diberikan kedudukan yang tinggi di zaman jahiliyah. Sehingga kan mereka mengadakan satu di kota Mekah. Mana-mana syair yang mendapat johan akan ditulis dengan dakwah emas dan digantungkan pada Kaabah. Dan penyair-penyair di zaman jahiliyah, penyair-penyair di zaman itu mendapat kedudukan yang tinggi, bahkan mereka menjadi jutawan dan mendapat ganjaran yang sebesar, yang sebaik-baiknya, yang setinggi-tingginya daripada orang Arab. Subhanallah. Oleh kerana diberikan kedudukan yang tinggi kepada penyair-penyair, pemidatu-pemidatu, pakar-pakar yang menggunakan bahasa dalam ucapan-ucapan mereka, maka Allah datangkan mukjizat Al-Quran yang dapat menandingi pakar-pakar ataupun juru bahasa mereka itu. Dengan Al-Quran menjadi mukjizat yang belum. Bahkan syair Arab ni selama ini mereka memuji wanita, memuji keindahan alam, seperti memuji keindahan malam, siang, suasana pokok yang ditiup angin goyang-goyang. Itu sahaja yang mereka puji dalam syair mereka. Tetapi setelah datangnya Al-Quran, Nabi bacakan Quran kepada mereka, maka terpegunlah masyarakat Arab. Bahkan penyair-penyair Arab ini merasakan satu keunikan dalam Al-Quran itu. Inilah panggil mukjizat ijaz, melemahkan mereka yang pakar-pakar bahasa sebelum ini. Mereka dah mula rasa tergugah dengan kedatangan Al-Quran. Mula mereka merasakan bahawa kehebatan Al-Quran itu. Bahkan Allah Ta'ala mencabar mereka
Wa in kuntum ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara lil kafirin. Sadaqallahul azim. Tuan muslimin muslimat ini rahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa wa in kuntum, sekiranya kamu dalam keadaan ragu, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna, seandainya kamu ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin. Oleh kerana orang kafir dia kata ini Muhammad reka, ini Muhammad cipta. Sebenarnya tuan-tuan, sahabat sekalian, kalaulah mereka tuduh Nabi Muhammad menciptakan, mereka-rekakan Al-Quran itu, bagaimana? Sedangkan Nabi Muhammad tak pernah menulis, tak pernah pegang pensel pun, tak pernah pegang pen pun. Nabi tak pernah belajar dengan sesiapa pun. Bahkan orang-orang Yahudi menyatakan bahawa Muhammad belajar. Belajar dengan siapa? Al-Quran ini bahasa Arab. Orang Arab sendiri pun tak tahu bahasa Al-Quran yang sangat tinggi. Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa taala turunkan yang mudah difahami dan menceritakan tentang hari akhirat, menceritakan tentang syurga dan neraka, cerita tentang alam kubur yang manusia tak pernah mengetahui. Maka Nabi SAW diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala membacakan Al-Quran kepada mereka. Sedangkan Al-Quran itu bahasa Arab. Orang Yahudi, kalau nak kata Muhammad belajar dengan orang Yahudi. Sedangkan Al-Quran bukan berbahasa Yahudi. Orang Yahudi sendiri pun tak boleh faham dengan Al-Quran. Kalau nak katakan Nabi Muhammad belajar dengan orang-orang Nasrani, siapa gurunya? Bahkan semuanya mereka buntu. Mereka tak dapat menunjukkan siapa sebenarnya yang Muhammad belajar itu. Bahkan dakwaan mereka adalah palsu semata-mata. Masih merasa ragu tentang kebenaran Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami sallallahu alaihi wasallam, maka silalah bawa datang yang satu surah yang sambungkan. Satu surah yang pendek sahaja, misalnya inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surah sependek itu pun mereka gagal membuat datangnya. Mereka tak mampu. Fa illam taf'alu, sekiranya mereka tak mampu melakukan, yang nak bawa ayat yang sama dengan Al-Quran, walan taf'alu, Allah Ta'ala nyatakan, dan sememangnya mereka tak mampu nak bawa datang satu surah yang sama dengan. Fattaqun nar, maka takutlah kamu akan api neraka. Yang mana api neraka itu bahan bakarnya an-nas wal hijarah, manusia dan batu-batu berhala. Al-Quran beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka silakan kamu bawa datang satu surah yang sama dengannya. Kalau kamu tak mampu menciptakannya, maka lebih baik kamu beriman kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah Ta'ala, yang azab Allah Ta'ala itu sangat dahsyat,
Yang bahan bakar api neraka itu terdiri daripada batu-batu berhala. An-nas, manusia, dan batu berhala yang disembah oleh manusia. Allahu Akbar. Baik tuan-tuan, muslimin muslimat dirahmati Allah. Apa yang kita nak bawakan di sini ialah bahawa Al-Quran itu bahasa Arab. Misal lihat kita orang Melayu tak pandai pun berbahasa Arab tetapi boleh baca Quran. Itulah mukjizat Al-Quran. Boleh baca Quran dengan baik. Lebih-lebih lagi rakan-rakan kita dalam grup pencinta Al-Quran ini, surah Sajdah, surah Al-Waqi'ah, bahkan kita selalu bertadarus Al-Quran. Ini menunjukkan bahawa walaupun kita orang Melayu, tetapi Allah berikan kelebihan, kita boleh baca Quran dengan baik, dengan bahasa Arab. Boleh baca hadis Nabi SAW dan dapat memahami apa yang dinyatakan oleh Allah dan Rasul dengan sebaik-baik. Itulah mukjizat Al-Quran dan mukjizat beragama. Begitu juga orang Cina. Orang Cina yang mereka memeluk Islam, mereka dapat baca Quran. Tuan-tuan pergi ke negeri Cina. Ke negeri Cina ramai umat Islam di sana yang mana mereka dapat fasih bercakap bahasa Arab, menggunakan bahasa Arab Fusha. Yang mana orang Cina boleh bercakap Arab, orang India boleh bercakap Arab. Bahkan kita bangun pagi terkadang-kadang misal kita bangun tidur. Bangun tidur apa doa? Bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bermakna kita dah keluarkan ungkapan-ungkapan bahasa Arab berbentuk doa. Masuk bilik air ada doa juga bahasa Arab. Keluar bilik air ada doa juga bahasa Arab. Semua bermakna kita semua umat Islam sama ada di seluruh dunia, apa bangsa, apa warna kulit, apa keturunan, semua diikat dengan agama Islam. Dan asas agama Islam adalah bahasa Arab. Itulah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dalam solat misal, bila bermula daripada azan, bila dah laungkan azan dengan bahasa Arab, sama ada Bilal itu di tanah suci Mekah, Masjidil Haram, macam itu dah azan. Kalimah-kalimah Arab. Bilal yang dikumandangkan di Kuala Lumpur, di Malaysia, di Indonesia, di mana sahaja pun, maka ungkapan yang sama, semua dalam bahasa Arab. Bermakna kita disatukan. Benar kata Nabi SAW, aku diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia seluruhnya. Dan kita boleh menerima. Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah. Sebagaimana satu doa, zikir yang Nabi ajar pada kita. Raditu billahi rabbah, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasul. Raditu billahi rabbah. Nabi beritahu, sesiapa yang baca doa ini 3 kali waktu pagi, 3 kali waktu siapa baca pagi 3 kali, kalaulah mati pada hari itu, masuk syurga. Kalau baca di malam hari, tiba-tiba mati di malam itu, dia mati dalam syahadat, boleh masuk syurga. Bermakna penting pengakuan ini. Raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai Tuhan. Wabil islami dina, dan aku redha Islam itu sebagai agama anutan. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah, dan aku redha bahawa Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah lagi Rasul. Nabi lagi Rasul. Maka ungkapan-ungkapan ini adalah ikrar kita. Maka walaupun kita ni bukan Arab,
bukan keturunan Arab, bahkan sesiapa sahaja yang mengucapkan kalimah ini dapat ganjaran yang sama. Bahkan Nabi sendiri beritahu, inna taqwa, tidak ada kelebihan bagi orang Arab, tidak ada kelebihan bagi orang Ajam, melainkan kelebihannya dengan bertakwa kepada Allah. Bermakna tuan-tuan, kemudian at-taqwa hahuna, kata Nabi. Takwa itu di sini, sambil baginda mengisyaratkan dengan dada baginda dalam hati. Takwa dalam hati. Bermakna tak ada kelebihan kamu orang Arab ke, orang Ajam, orang Cina ke, India ke, Melayu ke, tak ada kelebihan, melainkan kelebihan ialah takwa, beriman pada Allah. Maka sesiapa yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia orang yang mulia, yang hampir yang tinggi darjatnya di sisi Allah Taala. Baik, berbalik kita kepada mukjizat Nabi. Nak nyatakan bahawa oleh kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk seluruh umat manusia, maka sudah tentulah Allah Taala berikan dan mukjizat yang terbesar sekali ialah Al-Quran itu. Wahai ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, ketahuilah bahawa Al-Quran itu mukjizat Rasulullah. Mukjizat terbesar. Dia adalah kalamullah. Dia adalah mukjizat wahyu Allah. Allah mengizinkan kita boleh baca kalamnya. Allah mengizinkan kita boleh hafal kalamnya. Sedangkan umat-umat dahulu tak dapat nak baca ataupun tak dapat nak hafal kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Hanya mereka mempelajari dan memahami dan mereka beramal. Tetapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah izinkan boleh hafal Quran itu. Boleh memeliharanya. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Nyatakan di sini Al-Quran untuk semua manusia. Betullah kita lihat bahasa Arab, orang Arab cetak Quran. Di Malaysia pun kita ada KDN, Kementerian Dalam Negeri, yang diberi tanggungjawab untuk mengawal percetakan Al-Quran. Rakan-rakan kita yang terlibat dengan mentasih Al-Quran, mentasihkan Al-Quran, menyemuk Al-Quran, semuanya adalah mereka ini diberikan mengawal tentang pencetakan Al-Quran supaya betul tulisannya, bacaannya dan sebagainya. Subhanallah. Maka semua ni Al-Quran terkawal. Menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemuliaan pada Quran. Kita boleh baca, boleh hafal dan kita tak pernah jemu baca Quran. Bayangkan suratul Fatihah misalnya. Suratul Fatihah yang kita baca entah umur boleh jadi 5-6 tahun kita dah mula belajar suratul Fatihah. Dalam keadaan sebutan kita belum jelas lagi, Kelantan kata telur lagi. Sebutan lagi belum pasih sudah mula baca Quran. Sehingga sekarang umur kita 50, 60, 70 tahun. Masih lagi baca suratul Fatihah, tapi perasan kita tak pernah jemu. Tak pernah rasa muak baca Fatihah selalu. Tak pernah merasa boring Fatihah selalu. Tak pernah. Setiap kali salat, maka itulah bacaan kita, suratul Fatihah, menjadi bacaan wajib. Itulah dia mukjizat. Adapun mukjizat bulan terbelah dua, maka zaman Nabi orang boleh saksikan. Mukjizat pokok boleh beri salam pada Nabi, maka itu orang yang ada di zaman itu. Batu-batu beri salam pada Rasulullah. Dan unta boleh berbicara dengan Rasulullah. Yang ada sezaman atau berada dekat dengan Nabi. Tetapi Al-Quran ini adalah mukjizat yang kekal sepanjang zaman.
boleh dibaca sepanjang masa, boleh ditadabbur akan ayat-ayatnya. Bahkan ialah mukjizat yang Allah izinkan untuk kita menyaksikan kehebatan dan keagungan Al-Quran. Jadi benarlah kata Nabi SAW, aku diutuskan untuk sekalian umat manusia. Maka ambil bacalah Al-Quran. Man amila salihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. Sesiapa yang melakukan amal saleh maka dia akan mendapat untung, dapat kelebihan. Dan sesiapa yang melakukan kejahatan, maka kejahatan itu akan kembali kepada dirinya. Subhanallah. Oleh itu tuan-tuan, kesimpulan yang ingin saya buat dalam pertemuan ini ialah supaya kita menyedari bahawa keagungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan agama Islam ini sesuai sepanjang zaman di mana sahaja, dan amalkanlah Islam ini kalau dia sesuai. Tak ada agama yang lebih syumul daripada Islam. Hatta agama Islam ini mengajar kita semuanya ada amalan. Nak pakai baju ada doa dan syarat-syarat. Baju itu mesti menutup aurat. Semualah. Makan, minum, nak tidur, nak musafir, apa saja semuanya ada doa-doa yang mengajak kita beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Subhanallah. Maka amalan kita ialah perbanyakkan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai amalan kita, marilah sama-sama kita ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makan semua. Dalam hidangan kita ni, sama ada nasi ataupun lauk-lauknya, ada bahagian-bahagian yang diberkati oleh Allah. Dan kita tak tahu bahagian mana yang diberkati Allah. Kalau kita makan makanan itu, yang berkat itu, insyaAllah makanan kita akan berkat. Tapi kalau kita tinggalkan bahagian yang berkat itu, maka makanan kita tidak akan berkat. Oleh itu, didiklah anak-anak kita supaya makan makanan sehingga habis. Dan sahabat beritahu bahawa Rasulullah apabila baginda makan, licin dalam pinggan ataupun tempat baginda makan itu licin. Habiskan sisa-sisa makanan seluruhnya. Itulah dia kehebatan, kemurnian akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda diutuskan untuk sekalian manusia, maka manusia wajib beriman dan mensyukuri atas nikmat Islam ini. Alhamdulillah. Sekali itu dapat. Alhamdulillah. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita buka 1-2 soalan Ustaz ya. Buka dia nak bertanya sebarang kemusykilan. Dipersilakan. Semua dah diam Ustaz. Mungkin dah dah jelas lah pencerahan daripada Ustaz tu. Dan nampaknya setakat itu saja. Kita jumpa lagi dalam kesempatan. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz Fitri atas perkongsian ilmu ini. Dan sama-samalah kita mengambil manfaat daripadanya. Dan insyaAllah di lain kesempatan kita akan bersua lagi dengan Ustaz dengan topik yang lebih menarik lagi. Dan Ustaz kita akhiri dulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di. Pertemuan kami pada kali ini, perhimpunan yang boleh mendatangkan rahmat dari sisimu, dan perpisahan kami selepas ini, perpisahan yang menghapuskan seluruh dosa-dosa kami. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekali bil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi kita malam nanti. Kita baca Ustaz Ustaz Al-Quran. Ainun. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Ya. Ustaz. Sama-sama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz semua. Ainun dan Ya. sahabat-sahabat. Terima kasih. Sama-sama. Jumpa lagi ya malam nanti. Semua. Ya. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam semua. Jumpa lagi Masuk kita. Ustazah Ainun, sedap suara. Assalamualaikum Sama-sama warahmatullahi Puan. wabarakatuh. Anugerah Allah. Alhamdulillah. Syukur. Okay, kita nak sarapan dulu ya. Belum sarapan lagi. Okay, baik. Terima kasih semua. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi.